Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kamu semua. Kelas, hari ni kamu sihat tak? Okey? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Macam lemau je. And kerja semalam kau dah hantar? Dah siap? Dah cikgu, dah hantar. Okey, bagusnya. Okey, hari ni kita akan masuk ke tajuk baru iaitu dalam bab 3.3, sistem pencernaan manusia. Okey, dalam nutrisi. Seterusnya sebelum pada tu untuk kita tahu sistem pencernaan manusia tu apa dia, apa yang akan terjadi kepada badan kita lepas kita makan, lepas kita minum. Apa akan terjadi? Makanan tu masuk perut. Makanan tu akan proses dalam perut. Lagi? Macam kecil-kecil. Jadi Dia akan apa? jadi pencernaan. Ya, dia akan jadi pencernaan. Seterusnya kita akan pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian pertama adalah untuk kita memahami konsep sistem pencernaan manusia dengan betul. Yang kedua adalah untuk kita nak kenal pasti bahagian struktur sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, kita nak tahu aliran makanan dalam saluran pencernaan. So, objektif pertama kita nak tahu konsep dia kan. Okay, kita pergi kepada pencernaan makanan. Ini adalah satu pencernaan daripada kita makan yang makanan besar-besar tu kepada saiz yang lebih kecil supaya mudah diserap oleh badan. Okey, kat sini kita nak tahu apa itu perbezaan dan perbandingan antara pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ni kita hanya berlaku di mulut sahaja tanpa melibatkan apa-apa enzim. Untuk pencernaan kimia adalah kita hanya berlaku di mulut, perut, duodenum dan juga usus dan dia melibatkan bantuan enzim untuk mencernakan makanan kita dengan lebih baik. Seterusnya adalah pelajar, bolehkah anda ceritakan kepada saya tentang perbezaan pencernaan fizikal dan juga kimia? Apa yang kamu tahu? Kalau fizikal tu cikgu, kita makan dekat mulut je. Okey, kita makan kat mulut, kita guna gigi, kunyah-kunyah. Okey, seterusnya? Kalau kimia tu cikgu, dia melibatkan bantuan enzim tadi untuk mencerna. Betul sangat melibatkan enzim. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada objektif kedua. Akan tengok salur pencernaan. Akan tengok salur pencernaan. Salur pencernaan ini adalah jalan yang dilalui oleh makanan apabila makanan masuk ke dalam badan kita. Jadi, dia bermula di mulut. Lepas mulut, makanan akan masuk ke esophagus. Esophagus adalah tiub yang panjang ni yang sambung mulut kepada perut. Lepas esophagus, makanan akan masuk ke dalam perut. Lepas tu duodenum. Duodenum tu sekerak sini je. Okey, duodenum ini adalah permulaan usus kecil. Sebaik saja makanan tu keluar dari perut sebelum masuk usus kecil. Okey, sekerak yang kecil ini adalah duodenum. Lepas duodenum dia masuk usus kecil. Lepas tu usus besar pula. Lepas itu rektum dan akhir sekali dubur dan keluar dari badan kita. Jadi ini adalah salur pencernaan. Kena ingat semua nama ni ya, sangat penting. Selain daripada organ-organ yang ada pada salur pencernaan ini, terdapat juga organ lain, okey, yang terlibat dalam pencernaan makanan. Okey, jadi organ lain adalah kelenjar liur, hati, pundi hempedu dan juga pankreas. Semua ini adalah organ lain yang terlibat dalam pencernaan makanan manusia. Okey, yang terlibat dengan sistem pencernaan manusia. Tapi makanan tak masuk dalam organ ni ya. Okey, makanan tidak akan masuk ke dalam kelenjar liur, makanan tidak akan masuk ke dalam hati, pundi hempedu ataupun pankreas. Tapi organ ini terlibat juga. Okey, kita akan tengok macam mana organ tersebut. Okey, dekat situ korang akan nampak lah bahagian struktur sistem pencernaan manusia. Okey, kat situ kamu semua kena pasti setiap sistem pencernaan manusia tu, setiap struktur dia daripada mulut, mulut, esophagus, perut, pergi ke duodenum, usus kecil, usus besar, and then pergi kepada Dubur. rektum dan akhir sekali rektum dulu baru dubur. Okey, korang seronok tak tengok video tadi? Seronok cikgu. Rasa best tak? Rasa macam nak lompat-lompat tak? Tak lompat cikgu. Faham. Okey,
Sebabkan korang seronok, rasa macam happy sangat, saya nak bagi korang kuis lah. Nak menguji korang punya ingatan. Okay, so ni kita pergi kepada kuis. Struktur pencernaan manusia. Okay. Kejap Okay, ini adalah tubuh badan manusia. Okay, kat sini dia ada tunjuk beberapa struktur pencernaan manusia. Okay, soalan pertama. Di manakah terletaknya dubur? Ni sahabat ramai yang suka ni. Bawah sekali. Okay, bawah sekali. Okay, perut di mana perut? Perut dekat sebelah Kat mana? Perut sebelah hati. Bagus. Ya, betul, cikgu. Bagus. Rektum. Rektum adalah dubur. Atas daripada dubur tu, cikgu. Okay, atas pada dubur. Okay, usus besar. Usus besar di mana? Besar yang Bahagian luar tu, cikgu. Ya, yang macam gelong-gelong tu, macam pagar tu. gelong-gelong tu Salah. Ah. Tepi. kecil. Aha. Bawah. Sana, belah sana. Lalu, ya betul. Bukan. Bukan cikgu. Bukan, cikgu. Betul. Bawah dah, tepi. Di mana kau usus besar? Di mana kau usus besar? Usus besar bahagian yang ketiga. Yang gelong-gelong Lepas tu. rektum. Nampak tak? Kat mana? Bawah belah kanan. Bukan tengah ujung-ujung cikgu. Kat situ. Kat situ. Okey. Di Usus situ. kecil kat mana usus kecil? Yang tengah-tengah. Usus kecil yang kat tengah tu, cikgu. Yang macam apa? Yang macam berselirat tu. Betul. Hati. Siapa Hati yang warna hati merah tu, broken cikgu. ke? Warna merah tu. Betul. Kat situ cikgu. Hati kat mana? Situ. Bagus. Mulut. Atas Dekat dengan hidung tu, cikgu. Jangan tekan mulut. Mulut kat mana? Okey. Kelenjar air liur di mana? Kelenjar liur. dekat dengan mulut. Kat mana? Atas mana tu? Betul. Betul. Okey, esophagus di mana? Bawah. Ya, situ. Betul. Betul ke? Dekat situ. Betul ke? Pankreas kat mana? Pankreas. Pankreas. Okey. Duodenum. Duodenum yang dekat tengah-tengah. Tepi tu. Sudah. Bukan Okey, cikgu, satu dia dekat lagi. penis. Betul. Okey, kalau begitu pankreas kat mana? Kalau pankreas dekat mana? Kat mana tu? Dekat Pankreas kat situ mana? yang tak ada. Yang tak ada tanda. Betul. Okey. Faris kat mana? Dekat situ. Dekat dengan kelenjar liur cikgu. Okey. Okey, jom kita semak jawapan sama-sama. Betul ke salah? Kita tengok siapa yang kena. Bagusnya. Wow. Tepuk tangan. Pandainya korang semua. Maknanya korang dah boleh kena pasti struktur pencernaan manusia. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif yang ketiga iaitu objektif yang ketiga, okey? Okey, objektif ketiga adalah untuk kita nak mengenal pasti aliran makanan dalam saluran pencernaan. Okey, saya akan tunjuk YouTube lah supaya korang tahu, nampak lah aliran pencernaan dalam makanan tu macam mana. Sekejap ya. Aliran makanan dalam salur pencernaan di mana makanan akan dipecahkan oleh gigi, masuk ke esofagus, ke perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan keluar melalui dubur. Kita tengok yang pertama, mulut. Makanan dikunyah oleh gigi. Ini adalah pencernaan fizikal. Kemudian cebisan makanan dilembutkan oleh air liur, juga pencernaan fizikal. Kemudian air liur ni dia akan merembeskan amylase. Amylase adalah enzim untuk menguraikan kanji kepada maltosa. So ini adalah pencernaan kimia yang pertama.
Okay, kemudian makanan tersebut akan masuk ke esofagus. Bila makanan masuk ke esofagus, automatik dia akan dipanggil sebagai bolus. Tak kira lah kamu makan pizza ke KFC ke McD ke, masuk je ke dalam esofagus, dia akan dipanggil sebagai bolus. Okay. Proses peristalsis pada dinding esofagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Okay, so peristalsis adalah proses pengembangan dan pengecutan otot. Okay, macam kamu nampak ni otot tu mengembang dan mengecut untuk menolak bolus masuk ke dalam perut. Okay, bila dah sampai ke dalam perut, dinding perut akan merembeskan dua perkara, iaitu enzim protis dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik penting dia untuk mengaktifkan protis dan membunuh bakteria. Okay? Kita kata asid ni bahaya kan, tapi asid hidroklorik dalam perut penting untuk membunuh bakteria dalam makanan yang masuk dalam perut kita. Okey, enzim protis tadi pula, dia akan mencernakan protein kepada polipeptida, pencernaan kimia. Okey, so sekarang makanan tu dia akan jadi separa cecair dan kita panggil dia sebagai kim. Okey, ini adalah kim. Baik. Kim ataupun makanan tadi kemudiannya akan masuk bahagian pertama usus kecil, iaitu duodenum. Ini adalah duodenum. Dan kalau kamu perasan dekat duodenum ni kita ada hati. Okay, kita ada juga pundi hempedu. Dan juga yang kat belakang ni pankreas. Okay, pankreas. So apa fungsi organ-organ ini? Hati dia akan hasilkan jus hempedu. Jus hempedu tu simpan dalam pundi hempedu. Okay. So, jus hempedu tersebut guna dia untuk apa? Untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil dan kemudian nak meneutralkan balik asid dalam kim tadi. Okay. Kemudian, pankreas dia akan hasilkan jus pankreas. Jus pankreas ni dia akan rembeskan 3 jenis enzim, iaitu amylase, protease dan juga lipase. Amylase pankreas sama dengan amylase leo, iaitu mencernakan kanji kepada maltosa. Protease oleh pankreas ini pula, dia sambung yang dekat perut tadi, maka dia akan mencernakan polipeptida kepada dipeptida. Untuk lipase pula, dia akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, 3 dekat mulut tadi amylase 1, dekat perut tadi protease juga 1, dekat duodenum kita ada pankreas, jus pankreas hasilkan 3. Okey, kemudian ini gambar dia Okay, kim tadi masuk ke dalam perut, kemudian pundi hempedu akan keluarkan jus hempedu, pankreas pula dia akan keluarkan jus pankreas. Okey. Okey, so selepas duodenum dia akan masuk ke usus kecil. Kat sini usus kecil dia akan rembeskan pula 3 lagi enzim, iaitu enzim maltase, protease dan juga lipase. Okey, kat dalam ni usus kecil ni maltase dia akan sambung yang amylase tadi. Okey, maka maltase dia akan mencernakan maltosa kepada glukosa. Okey, untuk protease pula dia sambung lagi daripada pankreas tadi. Okay, so protease dia mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Okay, so dah habis dah pencernaan berlaku dekat usus kecil tu, makanan yang tidak tercerna lagi, apa akan jadi pada dia? Dia akan masuk ke dalam usus besar. Okay, dalam usus besar air akan diserap semula, maka makanan tersebut akan jadi tinja. Okay, tinja ini kemudiannya akan disimpan di dalam rektum. Okay, yang atas ni adalah rektum. Simpan sementara, kemudian dia akan disingkirkan dari badan melalui dubur. Okay, so ringkasan untuk pencernaan kimia. Okay, dekat mulut hasilkan amylase leo. Okay, amylase leo mencernakan kanji kepada maltosa. Kanji ni karbohidrat Masuk ke esofagus, tak ada pencernaan. Masuk ke perut, perut hasilkan protease. Protease akan cerna protein kepada polipeptida. Okay, masuk ke duodenum, dekat duodenum ada pankreas. Pankreas hasilkan jus pankreas yang merembeskan 3 enzim, iaitu amylase,
protis dan juga lipase. Amilase dia sama dengan dekat yang mulut tadi iaitu mencernakan kanji kepada maltosa. Protis pula dia sambung yang kat perut tadi. So dia ambil polipeptida dicerna kepada dipeptida. Untuk lipase dia akan cerna lemak kepada asid lemak dan gliserol. Okey. Kemudian dia akan masuk pula ke usus kecil. Usus kecil akan merembeskan 3 lagi enzim iaitu maltase, protis dan juga lipase. Maltase dia akan cerna maltosa kepada glukosa. Sambung yang amylase tadi. Protis ni dia sambung yang dekat pankreas tadi. So dipeptida menjadi asid amino. So untuk kanji dia akan jadi maltosa dahulu disebabkan oleh amylase kelenjar dan amylase pankreas. Dan kemudian maltosa akan diuraikan kepada glukosa oleh usus kecil. Okay, so kanji last dia adalah glukosa. Karbohidrat, glukosa. Okay, untuk protein pula. Protein dia akan jadi polipeptida disebabkan oleh protis perut. Okay, protis yang dalam perut. Kemudian polipeptida pula akan jadi dipeptida disebabkan oleh protis dalam pankreas. Okay, kemudian dipeptida tadi akan jadi asid amino pula. Okay, so asid amino ni adalah yang paling ringkas. Okay, dirembeskan oleh siapa? Oleh protis. Okay, di usus kecil. Dirembeskan pula. Dicernakan oleh protis di usus kecil. Okay, lemak. Untuk lemak, dia akan dicernakan kepada asid lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Okay, lipase dekat pankreas dengan lipase dekat usus kecil. Okay, so itu sahaja penerangan daripada cikgu. Cikgu harap dapat membantu kamu memahami tajuk sistem pencernaan. Okay, selesai kita kena pasti aliran makanan dalam saluran pencernaan. Okay, seterusnya saya akan mengemukakan beberapa soalan kuis lah untuk korang nak tahu korang ingat ataupun tidak. Okay, soalan kuis bagi aliran makanan dalam saluran pencernaan. Sekejap Korang okey tak? Okey, cikgu. Okey, kita teruskan untuk kuis yang lain. Okey. Proses yang melibatkan penyerapan semula air. Proses apa? Usus besar, cikgu. Okey, usus besar. Kita letak dulu. Okey. Proses pencernaan lengkap yang merembaskan enzim Kecil, cikgu. usus kecil. Okey, kita letak dulu usus kecil. Makanan akan disingkirkan di sini. Kat mana tu yang kita akan singkirkan dia? Okey, kita letak. Merembeskan proses asid hidroklorik tu di mana? Dekat perut. Perut, cikgu. Okey, kita letak dulu kat perut. Tolak makanan ke perut melalui proses peristalsis. Ni yang panjang tu, cikgu. Apa? Esophagus ke? Panjang tu. Esophagus. Esophagus. Okey, Esophagus. kita letak esophagus. Okey, kita letak esophagus. Okey, pencernaan karbohidrat, protein, lipid berlaku di sini. Apa tu? Duodenum. Okey, kita ambil duodenum. Mengunyah makanan kepada cebisan kecil. Mulut, cikgu. Laju je. Okey, mulut lah kita kunyah-kunyah makanan kan. Okey, yang last sekali. Makanan tidak tercerna dan akan memasuki ke bahagian ini dan tersimpan sementara. Rektum. Okey, selesai. Kita nak cek jawapan. Betul ke salah? Cek jawapan Betul, banyak betul. Betul semua. Tahniah. Okey. Di sini saya nak membuat rumusan lah. Rumusan di sini adalah kita boleh faham konsep sistem pencernaan manusia. Dan kita boleh tahu bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. Yang terakhir adalah kita dapat kenal pasti aliran makanan dalam saluran pencernaan. Okey, saya nak tanya apa yang korang dapat lepas korang belajar semua sistem pencernaan semua apa korang akan dapat? Apa korang dapat? Dapat tahu Dapat sebenarnya tahu.
Saya faham Okey. macam mana makanan tu diproses dalam perut cikgu. Dalam Okey, macam mana pencernaan. kena dicernakan? Saya tahu dalam, Lagi? saya tahu ada usus besar dan usus kecil dalam badan kita cikgu. Okey, Hanan? Liza? Saya boleh tahu macam mana kalau saya sakit perut. Oh, macam mana aku masih perut. Kalau simpan lama tu, korang kejadi Sepelik. sembalik. Kalau cepat membuang sangat, cair-cair tu korang akan jadi? Cirit. Okey, selesai semua, saya akan berikan latihan lah. Latihan pengukuhan yang perlu dibuat waktu di rumah. Itu saja daripada saya. Saya kata terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Okey. cikgu. Sama-sama. Itu saja.